Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Anda bersama saya, Afizal Zaman, bertemankan rakan setugas Nala Huda. Seperti biasa, 7.30 pagi ini. Awal pagi akan membawakan kepada anda berita-berita yang perlu anda tahu sebelum anda memulakan hari anda. Hari ini, Rabu. Kita telah pun melepasi 2 September 2020, yang mana bulan September ni orang kata baru nak tarik semangat baru dalam kehidupan harian kita setelah kita melalui pelbagai fasa perubahan yang amat ketara dalam negara, bermula dengan keadaan di luar negara sana tu yang antara Amerika dan juga Iran. Kemudian kita ada krisis politik tanah air negara yang berlaku pada Februari dan juga Mac. Kemudian berlanjutan pada bulan Mac itu COVID-19 melanda negara menyebabkan PKP dan sebagainya. Dan ini adalah bulan September dan kita harapkan bulan September dan bulan-bulan seterusnya akan lebih baik daripada bulan yang sebelum kita lalui sebelum ini. Dan untuk itu, awal pagi hari ini kita nak bawakan kepada anda berita-berita muka hadapan akhbar-akhbar media di dalam negara ini, yang mana kita mulakan dengan berita harian terlebih dahulu. Nailah, kita ada berita harian yang mana kalau kita lihat pintu negara kini telah pun diperketatkan daripada 3 buah negara, yang mana negara-negara berkenaan menghadapi kes peningkatan COVID-19 yang mendadak. Dan kerajaan telah pun memutuskan untuk menyekat kemasukan pemegang pas jangka panjang warga Filipina, India dan juga Indonesia bermula 7 September berikutan peningkatan kes mendadak COVID-19 di negara berkenaan. Dan ia merangkumi yang mendapat status pemaustatin tetap, PR, pemegang pas program Malaysia Rumah Keduaku, ekspatriat bagi semua kategori, pasangan kepada rakyat Malaysia dan juga anak-anak mereka serta pelajar. Dan anda boleh saksikannya di muka nombor 4, muka surat nombor 4 di berita harian untuk anda baca lanjut mengenai perkara ini. Dan kami juga akan mengupasnya di astroauni.com sebentar lagi, Nailah. Dan itu juga yang menjadi tumpuan pada muka hadapan New Straits Times, juga berhubung dengan sekatan yang dikenakan terhadap kemasukan warga asing dari India, Indonesia dan Filipina bermula 7 September ini, yang dipaparkan di skrin televisyen anda. Securing Borders ini antara langkah terbaru yang diambil kerajaan bagi mengawal penularan COVID-19 melihat kepada kes semakin mendadak akibat ataupun berpunca daripada mereka yang pulang dari luar negara, terutamanya dari ketiga-tiga negara ini yang kalau kita sedia maklum melihat kepada laporan media tempatan, memang tinggi kes-kes tersebut di India, menjadi antara negara yang paling tinggi kes COVID-19 di Asia dan juga di Indonesia. Dan sekarang juga kita lihat tercetusnya kes ataupun angka kes positif COVID-19 di Filipina juga semakin tinggi yang direkodkan. Dan laporannya lebih lanjut juga ada di astroawani.com. Kerajaan sekat kemasukan pemegang pas jangka panjang dari India, Indonesia dan Filipina. Jadi anda mungkin boleh melihat secara betul, mungkin anda terlibat ataupun anda kenal sesiapa ahli keluarga yang terlibat ataupun terjejas akibat larangan terbaharu ini. Dan kita tak pasti lagi sampai bila berkuat kuasa larangan tersebut. Mungkin akan berpanjangan selama beberapa bulan melihat kepada PKP. Pemulihan juga pun telah pun dilanjut sehingga hujung tahun ini. Selain itu, kita juga nak lihat laporan lain di astroawani.com. Ya, sebab kalau kita lihat kerajaan menyatakan sekatan kepada 3 negara ini disebabkan oleh, kalau kita lihat, India mencatatkan peningkatan tertinggi dalam tempoh 24 jam dengan 6,939 kes baru. Ini kes harian, ya. Dan menjadikan jumlah keseluruhannya adalah sebanyak 3.6 juta kes, termasuk 65,000 kematian. Di Asia Tenggara, Filipina pula adalah negara yang paling teruk terjejas dengan 819 kes jangkitan, termasuk 3,563 kematian. Dan ini pula diikuti Indonesia dengan 174,796 kes jangkitan dan 7,000 kematian yang berada di tempat kedua. Dan kalau kita lihat, Indonesia itu sendiri pun telah mempunyai angka jangkitan yang sangat tinggi angka hariannya. Dan seperti di Malaysia, terdapat mutasi D614G, iaitu strain COVID-19 yang dikatakan 10 kali ganda kadar penyebarannya 10 kali ganda daripada virus biasa COVID-19. Walaupun dia tidak memberikan sebarang kesan yang lebih buruk daripada virus biasa, tetapi kadar kebolehjangkitannya adalah sangat-sangat tinggi. Dan disebabkan itulah kita mengambil langkah berjaga-jaga sekarang ini, kerana kita melihat kepada laporan juga semalam yang akan kami bawakan sebentar lagi, yang mana kalau kita lihat Indonesia
bandar-bandar seperti di Jakarta telah pun terpaksa memilih pesakit yang mana satu yang boleh dirawat yang memerlukan keutamaan ataupun berapa banyak pesakit sebuah hospital itu boleh diterima dalam satu masa itu kerana mereka telah menghadapi sedikit kelumpuhan dalam sistem kesihatan mereka. Dan itulah yang kita mahu elakkan berlaku dalam negara kita apabila kita menerima ramai warga luar masuk ke dalam negara kita dan kes-kes import ni kadang-kadang walaupun telah menjalani proses kuarantin selama 14 hari di negara mereka, telah menjalani ujian dengan COVID-19 buat kali pertama dan didapati negatif. Kemudian apabila tiba di Malaysia ada saringan ujian COVID-19 yang kedua didapati positif dan itulah yang menjadi kebimbangan sekiranya berlaku seperti mana kita mengambil pengajaran kes di Kedah Sivagangga, kluster Sivagangga kalau kita ingat. Okey, baiklah, dalam masa yang sama kita ada juga laporan mengenai isu yang menjadi sebenarnya isu ini telah pun menjadi iktibar kepada negara-negara pada bulan Mei, negara-negara lain seperti di Korea Selatan, Jepun dan sebagainya, yang mana kluster kelab malam itu wujud selepas mana sesebuah negara itu melonggarkan sekatannya dan apabila kelonggaran itu diberikan dan pengunjung mula mengunjungi kelab malam dan sebagainya untuk berhibur, kelab-kelab karaoke, banyaklah yang dalam aspek hiburan ini, tapi itulah yang membuatkan wujudnya kluster baru Korea Selatan selepas mana kluster kelab malam itu timbul 200 lebih kes harian. Korea Selatan kalau kita ingat pada awal-awal Mac dan juga April itu mereka dianggap sebagai model sesebuah negara yang mampu selepas gelombang pertama. Selepas gelombang pertama kerana mampu membendung gelombang pertama itu dengan kadar yang begitu cepat. Tapi apabila negara mereka dilonggarkan kembali sekatannya, kini mereka telah pun mengalami jangkitan kedua yang mana melibatkan kluster kelab malam. Begitu juga kluster kelab malam di Jepun, 200 lebih juga jangkitan hariannya, Nala. Jadi itu yang menjadi saranan Menteri Kluster Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob apa yang dikongsikan semalam menceritakan tentang kes-kes yang melanggar perintah kawalan pergerakan PKPP ketika ini yang kebanyakannya direkodkan di kelab malam. Itu yang dikongsikan semalam kalau menceritakan tentang kelab malam ini. Kerajaan tidak akan teragak-agak membatalkan lesen kelab malam sekiranya didapati beroperasi sepanjang tempoh PKPP sehingga Disember ini. Katanya tindakan itu perlu diambil susulan peningkatan sebanyak 600 kes ingkar PKPP melibatkan aktiviti pusat hiburan itu. Katanya kerajaan memandang serius perkara ini kerana kelab malam paling banyak melanggar undang-undang. Saya ingin tegaskan bahawa kelab malam dan pub masih belum boleh dibuka, bahkan tindakan itu adalah salah di sisi undang-undang. Kalau kita lihat di Eropah, kelab malam juga masih belum beroperasi. Justru pengusaha premis hiburan itu di negara ini boleh dihadapkan ke mahkamah. Ini juga melihat kepada situasi dalam kelab malam itu yang seringkali mungkin gagal dari sudut penjarakan sosial, sesak dan juga pemakaian pelitup muka juga mungkin tidak diamalkan dalam situasi tersebut. Dan seperti yang Afizi katakan tadi, situasi yang sama pernah berlaku di Korea Selatan, di Jepun di mana kelonggaran itu diberikan kepada premis-premis kelab malam dan tercetus gelombang baru, kluster-kluster baru. Tetapi apa yang juga menarik di sini yang mungkin boleh kita kongsikan, kalau kita lihat di Jepun, mereka ambil inisiatif atau langkah yang agak proaktif. Yang bukan mengenakan hukuman tetapi memberi sokongan kepada industri kelab malam. Kita sedia maklum setiap industri terkesan akibat pelaksanaan PKP, terutamanya industri hiburan ini yang masih lagi tidak dapat beroperasi. Jadi apa yang mereka lakukan di Tokyo, kerajaan Tokyo sebenarnya memberikan bayaran kepada kelab malam yang bersetuju untuk menutup premisnya dan juga memberi bayaran tambahan kepada pekerja-pekerja di barisan hadapan di kelab malam. Sekiranya mereka didapati positif, mereka akan layak menerima bayaran sekiranya mereka mengambil cuti daripada bekerja. Jadi itu antara langkah yang mungkin kita boleh jadikan sebagai contoh kerana ada yang dikatakan di Tokyo ini wakil daripada industri tersebut katanya mereka tak boleh nak survive melihat kepada penutupan premis-premis ini. Jadi mungkin kita boleh sokong industri tersebut. Mereka juga adalah pekerja, mereka juga sebahagian besar ekonomi negara kita. Jadi mungkin kita juga boleh ambil langkah yang proaktif. Tetapi apapun kita kena seimbangkan juga kan. Sebab apa Nailah, kelab malam ni adalah satu isu yang sensitif di Malaysia ni. Dia umpama macam satu perkara yang berasa orang terbuka. Kata berasa terbuka dan sebagainya dan orang sering kali kenapa nak malah kalau saya baca komen-komen netizen di Twitter, media sosial Facebook dan sebagainya, ramai menyatakan bahawa memang sepatutnya diharamkan terus kelab malam dan sebagainya dan
Dan itulah yang sebenarnya orang kata kerajaan perlu cari titik pertemuan untuk memastikan bahawa win-win situation. Kita tahu ramai juga yang bekerja di kelab malam itu kadang-kadang bukan saja orang kata bangsa-bangsa yang lain daripada menganuti agama Islam dan sebagainya, tapi ada juga yang berbangsa Melayu yang beragama Islam bekerja di kelab malam itu sebagai pekerja penghantar makanan ke apa ke dan sebagainya, dan itulah yang sebenarnya menjadi pertikaian. Ramai yang menyatakan bahawa kenapa kelab malam perlu diberi bantuan dan sebagainya. Itu adalah industri yang juga perlu kita lihat dan juga perlu kita bantu bersama-sama, dan mungkin kita harapkan melalui inisiatif daripada Penjana yang mana usahawan-usahawan boleh memohon bantuan inisiatif daripada yang diberikan oleh kerajaan itu, dan kita harapkan supaya kelab-kelab malam ini yang mempunyai pekerja dan sebagainya supaya mereka tidak membuang pekerja. Ya. Sebelum itu kita nak dengarkan apa sebenarnya yang dikatakan oleh Menteri Kluster Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berhubung dengan kelab malam. Kita dengarkan. Seperti saya kata, kelab malam dan pub belum lagi boleh dibuka, tapi mereka membukanya secara haram. Tindakan mereka salah di sisi undang-undang. Jadi selain daripada pihak polis akan mengenakan tindakan yang tegas, kita juga seperti saya sebut tadi meminta kepada PBT supaya bersama dengan pihak polis supaya jika mereka masih mempunyai lesen walaupun tak boleh beroperasi, lesen mereka boleh dibatalkan terus. Okey, dalam masa yang sama, perhatian sepatutnya bukan saja diberikan kepada kelab malam tetapi juga kepada mereka yang benar-benar degil ingkar arahan Perintah Kawalan Pergerakan PKPP, yang mana yang ada juga kita lihat laporan-laporan sebelum ini, Nailah, yang menganjurkan aktiviti hiburan ataupun private party diorang panggil di pansapuri ataupun kondo-kondo yang mewah di sekitar negara ini, yang mana kalau kita lihat banyak aktiviti itu banyak sekali laporan yang kita dapat lihat yang ingkar arahan Perintah Kawalan Pergerakan. Nak berhibur tu mungkin untuk tahun 2020 ni orang kata tangguhlah dahulu. Tangguhkanlah dahulu. Sebab apa? Sebab kita berdepan dengan musuh yang halimunan yang kita tak nampak sendiri, dan vaksin tu tidak tahu Malaysia berada dalam posisi yang mana. Kita telah pun berbincang dengan China untuk mendapatkan vaksin, tapi kita tidak tahu bila kita akan menerimanya secara rasmi dan berapa jumlah dos dan kepada siapa dahulu yang akan diberikan vaksin itu, dan sudah pasti akan diberi kepada Barisan Harapan terlebih dahulu. Okey, baiklah. Apa ni katakan Afizi tadi sangat menarik berhubung dengan kondo-kondo mewah, kerana apa yang mungkin digesa rakyat sekarang ini adalah penguatkuasaan ingkar ataupun kompaun PKPP ini dikenakan secara adil, secara sama rata. Itu juga berhubung dengan laporan seterusnya, iaitu berhubung dengan kompaun sebanyak RM1,000 yang dikatakan akan dikaji untuk ditingkatkan sebanyak RM10,000 yang dicadangkan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia sebelum ini, dan katanya mereka ketika ini sedang dalam proses perbincangan bersama dengan Peguam Negara. Katanya mereka ingin mengkaji semula Akta 342 Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dalam proses untuk menaikkan kadar kompaun daripada RM1,000 kepada RM10,000, dan kata Ketua Pengarah Tan Sri Dr. Nur Hisham pihaknya akan mengadakan perbincangan dengan Peguam Negara dalam masa terdekat. Katanya ini berhubung dengan akta tersebut yang didraftkan pada tahun 1988 dan mungkin tidak kena dengan konteks ketika ini. Selama 32 tahun katanya kita tidak mengkaji atau buat penambahbaikan akta tersebut. Jadi ini adalah masa yang sesuai untuk penambahbaikan. Kita akan beri cadangan dan berbincang dengan Peguam Negara mengenai kadar yang sepatutnya. Ini satu langkah yang agak wajar kerana ia memerlukan pandangan pelbagai pihak, bukan saja dari sudut Kementerian Kesihatan tetapi juga dari sudut perundangan, dan juga apa yang saya kira dititik beratkan oleh rakyat ketika ini adalah penguatkuasaan secara sama rata, secara adil. Kalau kita lihat sebelum ini, denda yang dikenakan terhadap mereka yang ingkar perintah kuarantin di rumah, terhadap Makcik Gelangping, terhadap Siva Gangga yang dipercayai mencetuskan kluster Siva Gangga itu, mereka dikenakan kompaun ataupun denda yang sangat tinggi, RM8,000 ke RM10,000. Tetapi dalam masa yang sama, beberapa individu yang lain walaupun melakukan kesalahan yang sama dikenakan kompaun yang jauh lebih rendah. Jadi dan itu lebih yang buruk sekali, individu-individu itu adalah berstatus pemimpin negara, dan sebenarnya kepimpinan melalui teladan rakyat melihat apa yang dilakukan, jadi tidak mustahil ataupun tidak hairan untuk melihat
mereka yang ingkar arahan Perintah Kawal Pergerakan itu masih lagi ramai, masih lagi ratusan setiap hari yang kita dapati daripada agensi penguatkuasaan. Dan kalau kita lihat 10,000 kompaun ni, ada saya lihat yang menyatakan kebimbangan mana boleh rakyat biasa untuk membayar RM10,000, itu satu jumlah yang agak besar dan sebagainya. Dan kita harapkan pembincangan secara berterusan akan dilakukan untuk melihat sama ada kewajaran untuk menaikkan harga kompaun itu dan memastikan bahawa naikkan harga kompaun itu pastikan melalui proses perundangan yang betul, pergi ke mahkamah dan sebagainya. Dan kita tahu ada yang bimbang akan jumlah kompaun ini, tapi sama-sama kita nantikan keputusannya nanti untuk melihat sama ada RM10,000 adakah wajar ataupun tidak. Dan anda sendiri boleh memberi kepada kami komen-komen ataupun pendapat anda mengenai perkara ini di laman Twitter kami di astrawani.com mengenai adakah kita mahu terlibat sama dalam proses perundangan ini. Kami mahu mendapatkan juga pandangan anda sebagai rakyat Malaysia kerana ini melibatkan undang-undang negara kita sendiri. Okey, dalam masa yang sama Nailah, kita ada juga nak melihat kepada kes COVID-19 yang mana KKM update ataupun kemas kini kita setiap hari, dan ini penting walaupun setiap hari saya tahu sejak daripada Perintah Kawalan Pergerakan orang kata apa? PKPB bersyarat. Sejak ia dilonggarkan, orang sudah mula agak sedikit leka untuk tidak mengambil perhatian mengenai angka-angka ini. Tapi sebenarnya angka-angka inilah penting untuk kita fahami keadaan situasi COVID-19 dalam negara kita yang banyak memburukkan. Dan kalau kita lihat sejak semalam, 3 hari yang lepas, kita telah pun mencatatkan angka kematian 3 kali berturut-turut. Dan KKM, kalau kita lihat Pusat Kesiapsiagaan dan Tindakan Cepat Krisis Kemanusiaan CPRC, mereka akan satu lagi kes korban COVID-19 semalam, iaitu kes kematian 3 hari berturut-turut. Kata Ketua Pengarah Kesihatan sendiri, Tan Sri Dr. Nur Hisham, kematian ke-128 membabitkan seorang perempuan warga tempatan berusia 80 tahun yang mempunyai latar belakang penyakit barah, paru-paru dan juga darah tinggi. Katanya pesakit berkenaan antara kes positif dilaporkan pada 15 Ogos lalu. Dan bagaimana pula dengan kes COVID-19 dalam negara Nailah? Kalau kita lihat secara keseluruhannya, kes positif COVID-19 dalam negara telah kembali kepada angka 2 digit, iaitu sebanyak 14 kes baru dilaporkan setakat Selasa. Ini membabitkan 9 kes penularan dalam negara dan juga 5 kes import. Ini menjadikan jumlah keseluruhan adalah sebanyak 9,354. Secara kita tak sedar sebenarnya semakin menghampiri angka 10,000 kes secara keseluruhannya sejak tercetusnya ataupun dilanda pandemik COVID-19 ini awal tahun ini. Dan dalam masa yang sama, kalau kita lihat jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan pula ketika ini adalah sebanyak 151 kes. Sebenarnya ada peningkatan sejak kebelakangan ini walaupun mereka telah pun diasingkan dan diberikan rawatan. Kalau kita lihat daripada 9 penularan dalam negara itu, 2 kes dilaporkan daripada kluster Tawar dan kluster Telaga, antara kluster-kluster baharu yang direkodkan, dan juga terbaharu 3 kes membabitkan kluster paling baru iaitu kluster Benting Lahad Datu, dan ini dikesan membabitkan 3 warga negara dan 4 bukan warga negara iaitu di Sabah. Dan dalam masa yang sama juga 21 kes dilaporkan telah pulih dengan jumlah kumulatif kes pulih sepenuhnya adalah sebanyak 97% daripada keseluruhan kes-kes. Dan kita nak lihat sedikit kepada kluster baharu, kluster Benting Lahad Datu yang dikesan ini. Ini melibatkan jangkitan dalam kalangan pendatang tanpa izin parti yang disaring di IPD Lahad Datu Sabah sebenarnya. Dan setakat ini seramai 50 orang tahanan yang telah pun disaring pada 28 Ogos, dan daripada jumlah ini 7 kes dikesan positif dan 43 individu yang negatif. Tetapi mungkin tercetus akibat daripada parti, tetapi kini juga telah melibatkan warga negara Malaysia sendiri. Dan apa yang merisaukan sedikit adalah kesemua kes positif ini tidak bergejala, telah dimasukkan ke Hospital Lahad Datu dan langkah pencegahan telah pun diambil. Jadi kes-kes positif sejak kebelakangan ini kita lihat yang dikesan tidak bergejala ataupun asymptomatic, dan mungkin mereka juga tidak sedar mereka sebenarnya pembawa penyebar COVID-19 virus tersebut. Jadi itu yang masih perlu dititikberatkan sekarang, dan juga kita mencatatkan genom baru yang mungkin ada kebolehjangkitan yang lebih kadarnya lebih besar. Jadi ini antara faktor-faktor mengapa risiko jangkitan COVID-19 itu masih lagi tinggi dan mengapa kita masih lagi perlu berjaga-jaga. Dan selain itu Nailah, Tan Sri Dr. Nur Hisham juga ada menyatakan bahawa Kajar Makmah mendapati kluster Tawar yang mula dikesan di Kedah
memiliki mutasi D614G dan mempunyai peningkatan kadar kebolehjangkitan. Katanya penemuan bersandarkan kajian terhadap kes daripada kluster Tawau mempunyai asas memandangkan ia sehingga kini menjangkiti 75 individu di utara Semenanjung sahaja, dan penelitian terhadap profil filogenetik juga menyaksikan kluster Tawau merekodkan persamaan dengan kluster individu dalam siasatan PUI Sivagangga yang direkodkan sebelum ini. Itulah yang untuk COVID-19 dalam negara semalam yang kita kemaskinikan kepada anda, dan kita ada juga di astronews.com PKPD dilaksanakan di Aman Jaya hingga 10 September, dan kita harapkan warga Aman Jaya bersiap sedia untuk menghadapi PKPD untuk memastikan bahawa bekalan makanan mencukupi, ubat-ubatan mencukupi, dan pelajar-pelajar di sana tidak ketinggalan dalam proses pembelajaran di sana. Dan yang lebih penting adalah agensi-agensi kerajaan seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat, Pembangunan Wanita dan juga Keluarga memastikan bahawa proses untuk mendapatkan bantuan itu perlu sangat-sangat dipercepatkan. Kerana apa? Kerana saya difahamkan PKPD yang dilaksanakan di, kalau kita ingat di Kedah, ada beberapa tempat di Kedah itu yang dilaksanakan seperti di Kubang Pasu, dan juga ada satu lagi tempat yang saya terlupa nak recap. Tapi kami di Astro ni ada menemu bual beberapa penduduk di sana, dan mereka menyatakan bahawa mendapatkan bantuan daripada individu-individu yang berwajib ini sangat-sangat lambat kerana mereka hanya mampu bertahan untuk 2 hingga 3 hari sahaja makanan yang ada di rumah mereka. Selepas itu mereka sangat-sangat kekurangan sumber daripada sudut itu, dan itulah yang kita harapkan di Aman Jaya supaya ia tidak berulang apabila perintah kawalan pergerakan diperketatkan secara pentadbiran itu dilaksanakan nanti. Okey, kita nak berehat dulu seketika Naila, kita akan kembali selepas ini. Ya. Anda masih menonton Awani Pagi bersama saya Hafizah Zaman dan juga rakan setugas Naila Huda. Kami nak terus kepada perbincangan kita pada pagi ini, yang mana kalau kita lihat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menyatakan kerajaan kini bersedia untuk melihat ataupun melaksanakan pakej rangsangan ekonomi tambahan sekiranya terdapat keperluan. Tapi bagi saya memang perlu pun Naila kan. Okey, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin katanya keprihatinan kepada rakyat adalah prinsip utama yang diberikan dan juga perhatian oleh beliau dan juga Kerajaan Perikatan Nasional, dan adalah menjadi tanggungjawab beliau untuk mengambil berat tentang rakyat tanpa mengira kaum, agama, warna, kulit, dan itu adalah keutamaannya. Dan katanya apabila dalam tempoh 6 bulan berasaskan prinsip ini selepas mengambil alih kerajaan, saya bukan sahaja perlu menjaga kesejahteraan rakyat tapi juga mata pencarian mereka. Dan Muhyiddin mengakui ketika PKP dilaksanakan, hampir kesemua aktiviti ekonomi terhenti dan rakyat tidak boleh keluar bekerja berniaga seperti biasa, menyebabkan pendapatan mereka terjejas. Kalau kita lihat Nailah, walaupun sebenarnya apabila moratorium itu berakhir pada, ini adalah bulan yang terakhir kan, Oktober nanti baru kita akan, ataupun peniaga-peniaga di luar sana ataupun peminjam kewangan, institusi kewangan di luar sana itu yang akan mula merasai kesan sebenar apabila moratorium itu berakhir, dan kerajaan telah pun memberikan jaminan bahawa moratorium selepas ini akan diberikan, tetapi ini akan lebih bersifat kepada bersasar, iaitu mereka yang benar-benar memerlukan bantuan barulah akan diberikan moratorium itu. Dan kita juga perlu melihat kepada laporan daripada UNICEF, Nailah, laporan daripada UNICEF, dan melihat kepada mereka yang berada di kawasan-kawasan bandar yang miskin bandar, iaitu terutama mereka yang berada di PPR, perumahan, projek perumahan rakyat. Apa yang mereka dapatkan daripada laporan tersebut hasil temu bual bersama keluarga-keluarga miskin berdapatan rendah di bandar. Apa yang mereka katakan berhubung dengan bantuan kerajaan yang disalurkan setakat ini sepanjang PKP, mereka sangat-sangat menghargai setiap bantuan kewangan yang mereka terima kerana itu dilihat sebagai satu talian hayat kepada mereka untuk betul-betul dapat survive, untuk dapat membeli makanan. Memang barang-barang keperluan itu menjadi sukar untuk mereka dapat ketika wang simpanan pun hanya bertahan untuk sebulan saja. Betul, dan government handout itu yang paling ditekankan, kalau bukan saja di Malaysia, kalau kita lihat di negara-negara maju di Amerika Syarikat, di UK,
ini yang dipentingkan sekarang ini, bantuan kewangan sosial, sokongan sosial itu. Tetapi apa yang juga dikongsikan dalam laporan itu, selain daripada bantuan kewangan secara one-off yang diterima sekali sahaja ketika PKP, apa yang mereka perlukan sebenarnya adalah bantuan secara jangka masa panjang. Jadi ini juga mungkin satu peluang yang baik untuk kerajaan melihat kepada pentingnya bantuan sosial, sokongan kewangan ini, dengan juga kita menjangkakan pengumuman bajet dalam masa yang terdekat. Kena ada peruntukan ataupun pelan khusus dalam belanjawan 2021 nanti yang bersasar khusus kepada golongan B40 dan juga golongan miskin tergerak ini, kerana mana kita lihat makanan yang hanya disajikan untuk kanak-kanak yang makan di flat-flat PPR ini hanyalah Maggi. Ya, apa yang ditekankan dalam laporan UNICEF, mi segera, telur dan nasi itu saja yang menjadi makanan buat mereka ketika mereka hanya mendapat akses kepada itu. Dan juga kalau bantuan yang mereka terima saja pun selalunya makanan kering dan tidak mendapat makanan basah dan tidak mendapat nutrien dan protein yang mencukupi. Itu antara realiti yang juga akan kami mengupas lebih lanjut sebenarnya pada jam 8.30 nanti. Tapi sebelum kita mengakhiri awal ni pagi, kita nak kongsikan sedikit laporan COVID-19 antarabangsa. Kita nak melihat kepada negara jiran kita Indonesia yang juga mendepani cabaran mereka tersendiri susulan pandemik COVID-19 ini, yang mana kami ada temu bual semalam. Kami mendapatkan situasi gambaran bagaimana di Makassar di Indonesia ketika ini, yang mana situasi COVID-19 masih lagi tidak reda-reda di Indonesia, yang mana juga beberapa hari lepas kita melihat seramai sekurang-kurangnya 100 doktor menjadi korban COVID-19 di negara itu. Sangat membimbangkan. Perkara yang sama juga berlaku di Itali ketika berlakunya gelombang pertama, dan juga apa yang membimbangkan adalah sistem kesihatan negara mereka tidak dapat nak menampung jumlah pesakit, dan ini yang berlaku di Indonesia apabila mereka terpaksa memilih pesakit yang mendapat rawatan di ICU, unit rawatan rapi. Ini menunjukkan mereka mungkin tidak mempunyai doktor, petugas kesihatan ataupun bekalan perubatan yang mencukupi untuk merawat kes-kes positif COVID-19 Kes ini. yang sama juga berlaku di Lombardi, Itali, ketika mana gelombang pertama itu muncul, dan Itali adalah salah sebuah negara di Eropah yang amat terkesan teruk akibat COVID-19, sehingga kan mereka terpaksa memilih siapa yang boleh diselamatkan dan siapa yang tidak boleh diselamatkan, dan mereka yang tidak boleh diselamatkan itu mereka terpaksa dibiarkan begitu sahaja, dan itu adalah perkara yang sangat kita bimbangkan negara di Indonesia, dan kita harapkan sekatan yang telah pun dilaksanakan oleh kerajaan kita sendiri dapat mengekang daripada berlakunya kes yang sama juga di Malaysia. Okey, baiklah, setakat itu saja Awni Pagi untuk hari ini. Anda boleh saksikan banyak laporan di astroawni.com dan juga Buletin Awni seterusnya. Saya Hafizah Zaman. Dan saya Naila Huda. Salam hormat.